Pasti ramai yang merindui suasana di sini. Banci di mana sekarang? Di Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bang Cik Live. Okay, hari ni sebenarnya Bang Cik buat satu vlog disebabkan semalam. Okay, disebabkan semalam Bang Cik ada melihat satu cerita menarik, iaitu satu VT menarik, iaitu lambaian haji yang tidak kesampaian. Sebab tu Bang Cik hari ni buat untuk semua sahabat-sahabat di Malaysia. Kita semua berada di HQ Tabung Haji. Kalau sesiapa yang pernah datang haji, insya-Allah deruan jalan raya inilah yang menjadi peneman. Okay, deruan menjadi peneman kerana dekat sinilah terletaknya HQ Tabung Haji, iaitu penempatan terbesar tabung haji ataupun jemaah-jemaah muassasah untuk haji Malaysia. Okey, inilah jalan raya yang menemani. Biasanya bas akan parking dekat depan tu. Okey, bas akan parking kat depan tu. Dan sebenarnya hotel ni ataupun Ibu Pejabat ni mempunyai dua pintu masuk. Okey, bas akan berhenti dekat sini. Dan banyaklah dataran ni pun menjadi banyak orang cakap banyak peristiwa-peristiwa penting. Tapi sebelum itu, sebelum Bang Cik teruskan vlog Bang Cik kali ini, sebenarnya bukan untuk review, tapi untuk mengungkit kembali, mengangkat kembali kenangan-kenangan indah haji khas untuk rakyat Malaysia. Okey, stay tune, jangan lupa subscribe, like and share Bang Cik Live supaya Bang Cik lebih bersemangat untuk membuat berita-berita terkini atau vlog-vlog terkini, keadaan semasa terkini di Kota Mekah, insya-Allah. Okey. Okey, Bang Cik sekarang berada di betul-betul di hadapan dataran ni. Dekat sinilah sebenarnya penurunan. Okey, pengalamannya dekat sini penurunan jemaah-jemaah haji yang baru sampai, yang berada di maktab sini. Okey, kebiasaannya kalau kita tengok kat sini ada bendera Malaysia tapi telah dicabut. Bayangkan telah dicabut. Kita tak tahu apa sebenar sekarang status bangunan ni. Adakah tabung haji dah menyerahkan kembali ataupun tidak? Tidak tahu. Patutnya bendera Malaysia ada kat sini Bendera Malaysia, nombor maktab, semua kat sini, tetapi telah dibuka. Setelah 2 tahun sebenarnya jemaah haji Malaysia tak boleh fly, tak boleh terbang. Dan dataran ini juga sebenarnya mempunyai peristiwa-peristiwa, meraihkan peristiwa-peristiwa penting. Sebab kebiasaannya musim haji adalah musim kita menyambut hari kemerdekaan. Okey, di sinilah laungan lagu Negaraku biasanya berkumandang semasa kita menyambut hari kemerdekaan. Kebanyakannya bendera diberikan kepada semua jemaah-jemaah haji untuk melambai sambil melihat pandangan yang begitu indah, iaitu Clock Tower. Okey, dan di tingkat ini juga sebenarnya terletaknya segala jenis perkhidmatan tabung haji. Surau pun dekat sini. Kat depan ni Bang Cik tak boleh masuk, berpagar penuh. Kalau kita lihat kat sini, sayang 1000 kali sayang. Bang Cik sebenarnya dah ramai buat permintaan sebenarnya untuk buat untuk mengambil kenangan kembali. Tetapi Bang Cik tunggukan musim haji, insya-Allah ingatkan ada. Tapi tak ada, tapi tak apa.
kerana cerita semalam iaitu lambayan haji yang tidak kesampaian, Bancik hadir kembali ke bangunan yang bersejarah ini. Bancik pun selalu sebenarnya datang ke sini pada musim haji, disebabkan ialah ada je setiap tahun jiran kita, saudara-saudara kita ataupun ahli keluarga kita yang menunaikan haji. Jadi tempat ini jugalah menjadi kenangan Bancik bersama-sama dengan jemaah ataupun kenalan-kenalan media sosial. Bancik kalau ada kesempatan Bancik akan jumpa. Okey, kat sinilah beradanya surau tempat Bancik melepak, dan Bancik akan selalunya mengambil foto bersama sahabat-sahabat semua sambil menghadap clock tower, iaitu kita tengok dekat sini sa'i. Tempat sa'i, nah inilah pintu masuk dia. Tapi biasanya untuk pergi ke Masjidil Haram bukan menggunakan pintu ni. Kejap lagi Bancik akan turun ke bawah, kita akan lihat laluan. Okey, dekat sini juga, okey, dekat tingkat ini juga adanya klinik. Adanya klinik tabung haji, adanya pejabat tabung haji. Ada kita nak buat keluar duit pun tingkat ni. Itulah kenangan-kenangan manis. Kalau sesiapa yang pernah duduk di bangunan ni, insya-Allah akan orang cakap mengenang kembali, orang cakap mengenang kembali apa yang ada di tingkat ni. Okey, jom kita turun ke bawah. Kita tengok macam mana keadaan sekarang. Okey, kita tengok keadaan sekarang yang ada. Inilah tangga yang dirindui. Sebenarnya ada dua tangga, di sebelah sini dan juga di sebelah sana, di ujung selepas signboard tu. Dekat situ juga sebenarnya banyak jemaah-jemaah semayang. Kalau tidak berkesempatan semayang di surau tabung haji, dia akan semayang di Masjid Sejarah. Okey, turun tangga je ada Masjid Sejarah dan boleh juga menuju ke Masjidil Haram. Tapi kebanyakannya jemaah yang pergi ke Masjidil Haram akan melalui pintu lower ground. Okey, jom kita ikut. Inilah kedai-kedai. Semuanya tutup sekarang. Dan kedai-kedai ni sebenarnya semuanya boleh bercakap Melayu. Sebab dekat sini adalah tempat utama tabung haji Malaysia. Okey, kalau kita tengok kat sini. Dekat sini lah orang cakap dulu penuh kedai-kedai teh tarik, kedai-kedai jual nasi kerabu, jual-jual orang cakap macam-macam jualan di tepi-tepi jalan ni. Kalau siapa-siapa pernah melaluinya, sebab pagi-pagi tabung haji tidak menyediakan breakfast. Okey, dekat sini jugalah kita akan dapat makanan yang cukup murah. Tapi sekarang hanyalah menjadi tempat parking kereta. Kita tengok ni. Okey, inilah laluan utama jemaah haji Malaysia ke sini. Dia akan melalui bawah orang cakap tu dengan bas banyak. Betul-betul bawah bumbung ada menuju ke Masjidil Haram. Tapi Bancik tak berhajat untuk ke sana hari ni. Okey, cuma Bancik berhajat. Assalamualaikum. Okey, Bancik hanya berhajat untuk review bangunan yang cukup sejarah ini. Bancik tak pasti berapa tahun tabung haji menggunakan bangunan ini. Sejak Bancik duduk di sini 2015, 2016 dah ada. Okey, dah ada, dah menjadi HQ utama tabung haji. Okey, kita jalan ke depan sikit. Macam ni lah suasana dia. Kedai-kedai semua masih tutup. Dah buang signboard dah pun. Sebab bila jemaah haji tak ada, memang ini bukan kawasan laluan utama jemaah umrah ataupun jemaah-jemaah lain, jemaah solat. Sebab ni jalan ke dalam sikit. Jadi memang bergantung penuh kepada jemaah haji. Tengok kedai-kedai. Siapa yang pernah pergi kedai runcit ni pun akan merindui. Okey, sebab kedai runcit ni adalah supplier utama kepada jemaah-jemaah haji. Dan dekat bawah ni jugalah banyak yang deal membadal haji. Membadal haji semurah 500, 600. Tapi tak tahulah benda tu betul ataupun tidak, ataupun scammer. Bancik tak berani nak cakap. Itu antara masing-masing. Orang cakap itu adalah hak individu masing-masing untuk mempercayai ataupun tidak. Okey. Okey, Bancik ada melihat menarik dekat sini. Okey, kita tengok Assalamualaikum. Ada je gelang-gedangan duduk kat sini. Inilah bendera Malaysia yang disayangi, HQ tabung haji. Ada tulis kat sini, Ibu Pejabat Tabung Haji Mekah Al-Mukarramah. Apabila Bancik tengok lambaian tidak kesampaian semalam, memang Bancik terasa sebenarnya. Sebab yalah,
Kalau musim umrah, kebanyakannya bancik dengan jemaah hanya singkat. Kita boleh layan pun semata-mata untuk makan malam, ataupun hanyalah orang cakap tak mesra lah. Tak mesra, bancik pun tak boleh bawa jalan-jalan ke mana-mana. Tapi dengan adanya jemaah haji, sampai tidur rumah bancik 2-3 hari pun ada. Kononnya alasannya nak lebih tenang. Sebab rumah bancik kan ada bilik spare. Kiranya kat sini kita duduk beramai-ramai, ada yang tak selesa ataupun tak cukup rehat. Itu biasa lumrah jemaah haji. Kalau kena macam mana pun, sebab kita baru je berjumpa, mesti ada benda yang tak diingini ataupun tidak disenangi. Biasanya jemaah akan mencari alternatif untuk berehat 2-3 hari. Dan ada kalau saudara-saudara bancik ataupun sahabat-sahabat bancik, InsyaAllah 2-3 hari dia orang tidur kat rumah. Mula-mula cakap nak tidur sehari je, tapi kadang-kadang sampai masa seminggu. Itulah kenangan-kenangan haji yang bancik boleh kongsikan. Okey, banyak yang bancik ingin kongsikan sebenarnya. Stay tune, InsyaAllah. Bancik pun tak boleh masuk, sayang. Tak ada security yang bancik boleh tanya untuk masuk. Kalau tidak, bancik nak review satu-satu sebenarnya bangunan ni. Tapi itulah, orang cakap setelah 2 tahun setelah 2 tahun banyak yang terasa ataupun terkesan dengan COVID-19 ni. Tapi tak apa, itu semua ujian pada Allah. Bancik harap yang dapat surat vaksin ataupun dah dapat surat daripada tahun lepas, harap bersabar, reda, jangan putus berdoa supaya kita semua akan kembali ke sini untuk menunaikan rukun kelima Islam, iaitu haji jika berkemampuan. Okey, kita akan bancik akan stop sekejap. Kita tengok apa yang menarik. Sebab bancik rasa dekat sini dekat sini bancik nak cerita pengalaman kembalilah. Okey, dulu bangunan ni tak buat lagi. Dia tak ada renovation. Tapi bancik nak cerita kat sinilah port. Okey, kat sinilah port teh tarik. Yang bancik ingatlah, dekat hujung ni adalah port teh tarik jemaah-jemaah haji. Okey, duduk lepak-lepak, minum teh tarik. Sebab situ ada kedai yang sementara. Kedai orang cakap, bancik bayangkan kembali, ada kedai yang sementara. Okey, kita tengok kat sini. Inilah kawasan yang dekat hujung tu tempat lepak. Okey, dalam-dalam ni tempat lepak. Biasalah, ini port-port yang geng-geng nakal. Okey, port-port geng-geng nakal, iaitu geng-geng yang kita pun tak tahu nak cakap. Okey, kita pun malas nak cakap. Nanti kan ada yang kenapa bancik promo benda tu. Tapi tak apa, ini semua kenangan sebenarnya. Kenangan dan pengalaman. Sebab biasanya yang berasap akan duduk kat sini, celah-celah ni. Sebab bilik tak boleh berasap, kecuali bilik tak boleh berasap kecuali semua jemaah dalam tu ataupun orang cakap yang berasap lah. Tapi bancik tak tahu yang dalam. Bancik tak pernah berbau pun yang masa kat dalam. Tapi itulah pengalaman manis yang jemaah-jemaah haji Malaysia. Okey, jemaah-jemaah haji Malaysia, kenangan. Okey, ada klinik, beratur nak pergi klinik panjang, nak beli SIM card telco, macam-macam lah. Sebab kita semua dekat sini berada dalam lebih kurang 40 hari. Okey, di Madinah dalam 10 hari ataupun 7 hari. Okey, lebih kurang. Dan kat sini ialah tempat yang paling lama. Sebenarnya maktab Malaysia bersepah berada di merata-rata tempat. Semuanya dalam lingkungan 1 km ke 2 km. Ada lagi atas daripada sini pun ada. Tetapi bancik nak tunjukkan hari ni adalah HQ tabung haji. Okey, biasanya jalan ke Masjidil Haram tak ada apa-apa. Kiranya sebenarnya jemaah bukan semata-mata berjalan ke Masjidil Haram sahaja. Dia akan menyusuri bukit ni. Okey, melihat keadaan apa yang ada. Tapi kita bancik bawa sekejap. Okey, bancik bawa sekejap apa yang ada di sini. Tapi sebenarnya begitu sedih lah, begitu sedih. Kerana kalau kita tengok sendirilah, ini adalah kedai runcit. Yang ni kedai runcit. Supplier utama jemaah juga. Signboard pun dah tak ada. Ini kedai baju macam biasa. Baju abaya ataupun sini, kawasan sini kebanyakannya murah-murah. Okey, kebanyakannya murah-murah kerana ini kawasan haji. Bukan laluan yang orang cakap laluan yang biasa
macam Banci cakap awal tadi, bukan laluan biasa, jemaah tempatan. Okey, memang sini dipenuhi dengan jemaah-jemaah Pakistan, India, hotel-hotel yang tapi hanya hidup semasa musim haji dan Ramadan sahaja. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah gunting rambut kat sini ni, barbershop, mana tahu selepas melakukan umrah nak bertahlul, ramai juga yang bertahlul di Mina, tetapi ada juga yang bertahlul memilih untuk di sini. Dan Banci rasa ramai je yang pernah makan Al Najum fast food di hadapan kita. Banyak orang cakap sampai ke atas jemaah-jemaah Malaysia pergi. Okey, ni adalah celahan bukit. Okey, ni adalah celahan bukit. Kita tengok keadaan. Kita tengok ni, InsyaAllah dekat sini kot ada urusan-urusan gelap, membeli barang berasap. Sebab sebenarnya kalau kita nak tahu tempat-tempat berasap ataupun benda berasap tu, dia tak boleh menjual dengan secara terbuka. Dia akan menjual secara tertutup. Seperti orang cakap, nak beli yang benda haram lah. Benda haram memang tak boleh jual di kawasan kawasan tanah haram. Dia kena jual tertutup dan mahal sebenarnya. Tapi biasalah, bila kita dah berasap tu memang akan beli juga. Sebab Banci tahu, sebab Banci berpengalaman. Semua jemaah-jemaah, semua sahabat-sahabat Banci, semua menceritakan kadang-kadang pengalaman masing-masing, menceritakan kat mana, situ, kat sini. Kadang-kadang Banci sendiri pun tak tahu. Sebab dekat sini bukan kawasan perumahan Banci. Banci hanya jumpa sahaja sahabat-sahabat semua. Dan itulah, memang merindui sebenarnya. Okey, memang merindui jemaah-jemaah haji. Sebab tu Banci apabila melihat semalam cerita lambaian haji, okey, lambaian haji yang tidak kesampaian, begitu sedih juga sebenarnya. Kerana yalah, kalau musim haji tu begitu meriah. Okey, begitu meriah dengan jemaah. Kadang-kadang jemaah yang kita tak kenal pun boleh menjadi kawan akrab kita. Macam-macam lah pengalaman dengan semua orang. Okey, Banci rasa setakat itu sahaja review Banci mengenai tabung haji punya HQ. Banci pun tak tahu apakah status sekarang. Sebab kita tengok signboard di hadapan pun, bendera Malaysia telah dibuka. Antara dah diserahkan kembali ataupun tidak, kita tak tahu. Tetapi yang dekat ke dalam ni masih ada lagi signboard dia. Kita doakan tabung haji tidak mengembalikan bangunan ini. Sebab bangunan ini cukup bersejarah kepada orang Malaysia. Dan lokasinya adalah dekat. Lokasinya hanyalah dalam 500 meter kita dah sampai ke dataran Kaabah, dataran Masjidil Haram, iaitu ke area Sa'i. Kita doakan Malaysia, okey, kita doakan Malaysia insya-Allah tahun depan. Kita doakan semua dapat kembali ke sini untuk menunaikan haji. Allah angkat kembali COVID-19. Dan sesiapa yang ingin menunaikan fardu haji dapat menunaikan dengan keadaan segera, insya-Allah. Banci akhiri Banci punya vlog kali ini. Okey, dengan penutup kita tengok akan menara jam. Jangan lupa subscribe, like and share, dan komen di Banci Live supaya Banci lebih bersemangat untuk terus melakukan vlog-vlog terkini di Masjidil Haram ataupun terutamanya Kota Mekah, insya-Allah. Okey, kita berjumpa lagi dan Banci ucapkan terima kasih kepada subscriber baru dan viewer baru. Alhamdulillah 2-3 hari ini memang banyak peningkatan. Selamat bertemu kembali. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa di lain masa di vlog yang akan datang. Jangan lupa kongsikan supaya semua dapat melepaskan kerinduan lambaian haji yang tidak kesampaian. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.